Ustaz, macam mana ada orang yang boleh dirasuk oleh syaitan? Dia masuk dalam badan kita ni, tiba-tiba dia berubah. Ada perkara seumpama ini berlaku. Puncanya kenapa? Akibat daripada kelemahan iman yang ada pada diri kita. Itu di antara punca utama. Syaitan dia akan masuk dalam diri kita bila mana iman kita tidak kuat. Dan waktu itu syaitan akan menguasai hati yang ada dalam diri kita ini. Waktu itulah kita tidak mampu untuk melepaskan diri di saat ketika kita tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kemuliaanmu, ucapan daripada iblis. Iblis ini juga tahu dan mengetahui bahawa tidak ada sesuatu yang agung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis juga adalah merupakan seorang makhluk yang kurang ajar. Sebab dia kata apa? Yang menyebabkan dia sesat tu bukan dia, tapi yang menyebabkan dia sesat itu adalah Allah. Ya, fabima aghwaytani, ada satu kata-kata daripada iblis yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Maka dengan sebab engkau telah sesatkan aku. Itu bahasa kurang ajar daripada iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ucapan ini iblis berkata, demi kemuliaanmu wahai Allah, saya tidak akan melepaskan anak Adam sehinggalah terpisah dengan rohnya. Ucapan iblis ni memberikan satu isyarat pada kita bahawa dalam hidup kita, di mana sahaja kita berada, iblis ini ataupun keturunannya daripada kalangan syaitan akan sentiasa berdamping dengan kita. Apa kerja daripada syaitan ni? Dia akan sesatkan kita. Dia cari jalan bagaimana nak menyesatkan kehidupan umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya tertarik dengan satu ayat dalam surah Ibrahim ayat 22. Boleh rujuk di dalam ucapan tersebut bagaimana Allah memberikan ruang dan peluang kepada iblis untuk dia menyampaikan ucapan terakhir sebelum disiksa. Syaitan berkata tatkala selesai hukuman dilakukan, selesai pembalasan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh daripada manusia, manusia yang masuk dalam syurga selesai dan manusia yang masuk dalam neraka pun selesai. Segala urusan tersebut telah pun selesai. Syaitan pun berkata, qala syaitan, apa kata daripada syaitan? Innallaha wa'adakum wa'da, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu itu akan janji-janji. Wa wa'adtukum, dan aku juga sebenarnya sebelum daripada ini aku juga telah menyampaikan janji kepada kamu, fa akhlaftukum, tapi aku tidak akan menunaikan janji, aku melanggar janji yang telah aku buat. Dalam hidup ni ada janji daripada syaitan. Jangan takutlah, tak ada apa, kamu tak tunaikan solat ni tak menjadi masalah. Was-was berlaku dalam hidup kita. Itu di antara perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Betulkah ibadah yang aku lakukan? Sebab itu penting kepada kita untuk menentukan sesuatu perkara itu baik ataupun buruk. Maka kita akan lihat acuannya itu adalah berdasarkan kepada Islam. Banyak kita bicarakan perkara-perkara yang hujungnya dari sudut perbincangan tersebut tidak melahirkan satu natijah yang sebenar ataupun hukum yang sebenar akibat daripada kejahilan. Baik, syaitan menjanjikan dengan janji-janji yang diberikan oleh syaitan, aku juga memberikan janji tapi aku tidak tunaikan janji aku. Dan ketika itu kata daripada syaitan, maka kana liya alaikum min sultan, sebenarnya aku tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi kamu. Maknanya syaitan memang tidak akan berkuasa untuk menjajahi ataupun menguasai diri kita. Tak ada kekuatan. Ustaz, macam mana ada orang yang boleh dirasuk oleh syaitan? Dia masuk dalam badan kita ni, tiba-tiba dia berubah. Ada perkara seumpama ini berlaku. Puncanya kenapa? Akibat daripada kelemahan iman yang ada pada diri kita. Itu di antara punca utama. Syaitan dia akan masuk dalam diri kita bila mana iman kita tidak kuat. Dan waktu itu syaitan akan menguasai hati yang ada dalam diri kita ini. Waktu itulah kita tidak mampu untuk melepaskan diri di saat ketika kita tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada beberapa hari yang lalu, semalam saya berikan kepada salah sebuah rancangan, dia minta ada satu persoalan yang dikemukakan berkaitan tentang individu yang memiliki dua identiti dalam hidupnya. Saya ingat perkara ni perkara yang tak wujud, tapi rupa-rupanya wujud di kalangan masyarakat umat Islam kita pada hari ini. Ditanya, waktu itu saya bertanya, identiti bagaimana? Ustaz, ada kes yang berlaku, seseorang itu dia memiliki identiti yang pertama, identiti dia sebagai seorang Muslim, tetapi ada seketika dia berubah watak dan dia menjadi seorang yang kafir.
maknanya seorang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya tentang soalan tersebut berkaitan tentang hal ini, bagaimana keadaan dirinya di saat ketika dia meninggalkan agama, waktu ketika dia berubah identiti tersebut. Sembahyang tak dibuat, puasa tidak dilaksanakan, malah ketika itu dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Jadi apakah dia dianggap sebagai berdosa? Maka jawapannya apa dia, para muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah? Jika benar berlaku dalam keadaan demikian tanpa kesedaran pada dirinya, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Sebab diambil dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat catatan ke atas seseorang itu pada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha, ke atas orang yang tidur. Berdosa tak orang yang tidur? Macam mana nak berdosa? Dia tidur. Waktu bila pada saat sebelum masuk waktu zuhur, dia tidur ketika itu, tiba-tiba bangun masuk solat asar. Berdosa tak dia tinggalkan solat zuhur? Jawapannya tidak berdosa. Tapi dia kena qada balik sebab dia tidak sengaja ketika itu, dia tertidur. Maka orang yang tertidur ketika itu dia tidak berdosa. Berbeza dia tidur waktu zuhur. Contohnya katakan waktu zuhur masuk jam 1.12. Katakan waktu zuhur masuk 1.12, dia pun tidur 1.30. Tak apalah, nanti kejap lagi saya bangun, baru saya tunaikan solat zuhur tersebut. Bangun-bangun masuk asar. Dalam keadaan demikian, oleh kerana waktu zuhur telah pun masuk, dia tidur dengan keinginan daripadanya, kesengajaan daripada dirinya, dia berdosa. Dia meninggalkan waktu solat zuhur tadi, yang waktu solat zuhur telah pun masuk. Itu ada perbezaan antara sebelum masuk dan juga selepas masuk waktu tersebut. Baik, Rasulullah menyebutkan demikian, Allah maafkan orang yang tertidur. Yang kedua, apa dia? Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, ke atas kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Maknanya sebelum dia balik, dia tak bersalah. Ustaz ni anak-anak usia berapa tahun? 7 tahun, belum lagi tunaikan sembahyang. Saya dah sebut dah arah pada dia, tak tunaikan solat. Ustaz, berdosakah saya? Tak berdosa, sebab anak tersebut belum balik lagi. Cuma kita ajar bagaimana dia nak menghidupkan agama dalam kehidupannya. Subhanallah. Dan yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qil, dan ke atas orang yang gila sehinggalah dia kembali mampu untuk berfikir dalam keadaan normal. Jadi orang yang ada memiliki identiti ketika itu dengan 2 identiti, dia berada saat ketika dia berubah identiti tersebut, dia tidak sedar. Berarti akalnya ketika itu tidak ada, maka Allah memaafkan akan kesalahan tersebut. Jadi tidak menjadi masalah, dia tidak berdosa kerana bukan daripada kesengajaan daripada dirinya. Dan sebab itu kata ulama-ulama usul, dalam bab taklifan kewajipan daripada Allah terhadap orang-orang yang beriman itu, dia mesti memiliki syarat. Dan ulama usul mengatakan ada 5 syarat utama. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mustasfa, catatan daripada Al-Imam Al-Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali dia meletakkan 5 syarat utama seseorang itu kalau dia tak buat apa yang Allah wajibkan, dia berdosa, dia akan dihukumkan sebagai berdosa. Maka ia berlaku dengan 5 syarat. Pertama, diri seseorang itu mestilah seorang yang muslim. Orang yang bukan muslim dah terkeluar dah. Memanglah dia dah amalannya sudah tidak diterima oleh Allah. Tapi seorang yang muslim, dia tak tunaikan solat, dia tidak tunaikan ibadah, dia berdosa kalau dia muslim. Yang kedua, nanti dulu tak habis tau. Pertama syaratnya muslim. Dan yang kedua, dia mestilah berada dalam keadaan baligh. Muslim dah ada dah. Syarat kedua, dia mestilah baligh, barulah ditaklifkan dengan hukum tersebut. Jika tidak dilaksanakan, dia berdosa. Yang ketiga, iaitulah berakal. Berakal artinya dia memiliki akal, dia mampu untuk membezakan dan dia sedar apa yang dilakukan dalam perbuatan tersebut. Dan syarat yang keempat, itu disebut sebagai bulugh al-hukmil islami ataupun syariah al-islami. Maka yang ketiga, yang keempat, sampai kepadanya syariat Islam itu kepadanya. Ada hukumnya, syariat Islam sampai. Ada orang yang dia lahir sebagai seorang Islam, balik dah, tapi agama tak sampai dalam kehidupannya. Dia tak tahu bab solat, wallahu a'lam lah kalau ada, tapi mustahil wujud pada hari ini. Kalau ada begitu, maka dia tetap tidak dihukumkan berdosa kalau dia tak buat, sebab Islam tak sampai dalam kehidupannya. Walaupun nama ayahnya ataupun ayahnya Islam, maknya Islam, dia tak tahu tentang bab hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam.
kehidupannya diabaikan ketika itu. Maka syarat yang keempat tadi meletakkan hukum yang penting sampai. Dalilnya di mana? Berdasarkan kepada ayat suci Al-Quranul Karim, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah, dan tidaklah kami mengazab ke atas sesuatu kaum sehinggalah kami utuskan kepada mereka itu seorang rasul.